telah mengalami perubahan yang holistik dalam pelbagai industri. Negara ini juga telah mengalami transisi revolusi industri dan kini berada pada fasa revolusi industri 4.0. Telah membawa perubahan dalam teknologi pengkomputeran dan automasi dan sehingga mampu merancakkan lagi pembangunan teknologi dan meminimumkan penggunaan tenaga manusia. Soalannya, adakah wujudnya jurang yang lebih ketara antara masyarakat disebabkan revolusi industri? Saksikan paparan yang telah kami sediakan. Permulaan revolusi industri telah berlangsung bermula di utara England, seterusnya mula tersebar di negara-negara Eropah serta ke kawasan lain. Perkembangan ini bermulanya revolusi industri pertama iaitu pada tahun 1760 sehingga 1830. Kemudian, kemunculan revolusi industri kedua pada tahun 1870 diikuti dengan perkembangan revolusi industri ketiga atau dikenali sebagai revolusi digital pada tahun 1950-an dan akhir sekali revolusi industri keempat atau Internet of Things IoT yang sedang berlangsung kini. Berikutan berlaku peningkatan penduduk seiring dengan pertumbuhan pendapatan. Revolusi industri menyaksikan peralihan pembangunan ekonomi di seluruh dunia sehingga wujud kemunculan teknologi robotik, peralatan berintensifkan modal serta pengendalian kilang-kilang industri. Revolusi perindustrian membuktikan berlaku perubahan struktur ekonomi pada skala besar. Secara tidak langsung, ia telah menyebabkan berlaku peningkatan dalam aspek pengeluaran barangan serta taraf hidup penduduk dunia menjadi lebih baik. Selain itu, revolusi ini turut menjadi titik permulaan kepada pengendalian jentera, kilang industri dan pengeluaran secara besar-besaran. Kemajuan teknologi canggih ini telah mendorong kepada peminiman penggunaan tenaga manusia sekaligus mengubah struktur ekonomi bermula daripada kegiatan berasaskan pertanian ke arah perindustrian di kawasan bandar. Pendidikan dan automasi pekerjaan dianggap sebagai trend terpenting bagi masyarakat dunia. Perkembangan industri kini memberi cabaran kepada masyarakat dalam menempatkan sektor pekerjaan terutama sektor pembuatan di mana kini kebanyakan dilakukan oleh robot atas beberapa faktor. Menjadi kegusaran masyarakat dunia kini adalah dengan wujudnya pembuatan robot untuk melakukan tugas manusia yang akan mengganggu nilai kehidupan manusia. Masyarakat juga bimbang dengan peningkatan kos sara hidup pada era globalisasi kini yang amat berbeza berbanding beberapa dekad sebelum ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan penggunaan teknologi yang canggih dalam sesuatu pembuatan serta kemudahan yang sedia ada bagi memudahkan kehidupan manusia. Namun, tidak semua dapat menikmati kemudahan yang diwujudkan sehingga ada yang tenggelam di telan arus kemodenan. Pendidikan dan kemahiran telah berkembang seiring dengan perubahan revolusi industri global. Penggunaan sistem pendidikan secara maya kini telah memberi kemudahan kepada guru dan pelajar dalam mengakses dunia pendidikan. Kaedah pembelajaran menerusi platform Google Classroom, Zoom dan Webex menjadi pilihan institusi pendidikan bagi mewujudkan persekitaran pengajaran yang lebih mesra dan fleksibel. Baik, pada era 1780-an, kita sebenarnya dapat melihat bahawa aspek pembangunan modal insan ini melalui sistem pendidikan terutamanya tidaklah menjadi tumpuan pada ketika itu. Hal ini disebabkan oleh penggunaan tenaga kerja mahir adalah lebih difokuskan untuk memenuhi keperluan revolusi industri yang berlaku. Namun pada hari ini kita dapat menyaksikan bahawa aspek pembangunan serta perkembangan teknologi telah menyumbang begitu banyak sekali terhadap sistem pendidikan dan akhirnya telah menyebabkan persaingan antara sebuah negara dengan satu negara yang lain. Kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi perlu dimanfaatkan dengan sebaiknya dalam memberi pendidikan yang sempurna buat anak bangsa. Oleh itu, tenaga pengajar kini perlu peka dengan arus kemodenan yang melibatkan sistem pendidikan merangkumi pengetahuan teknologi maklumat, kefahaman organisasi dan proses serta keupayaan untuk berinteraksi dengan dunia moden. Justru itu, saya berpendapat bahawa aspek pengurusan serta pengendalian teknologi ini perlu diimplementasikan dalam kalangan pendidik supaya sistem pendidikan negara kita adalah terus ke hadapan
dalam mengharungi revolusi industri yang berlaku pada ketika ini. Dalam keadaan masyarakat yang berhadapan dengan pelbagai isu dan kesan daripada revolusi industri, ia bukanlah suatu pengakhiran. Malah, masyarakat perlu bangun menyahut cabaran agar lebih bersedia dan beradaptasi dengan revolusi industri global. Masyarakat kini perlu lebih kreatif dan sentiasa berfikiran inovatif walaupun beberapa sektor pekerjaan telah diganti dengan robot. Namun, ia bukanlah satu benteng buat umat manusia untuk terus memajukan diri. Robot mempunyai sifat kaku dan rigid, namun manusia mampu menyelesaikan sesuatu masalah masyarakat yang kompleks. Hal ini kerana sifat manusia mempunyai kemampuan dalam memahami sifat manusia itu sendiri. Penglibatan pihak majikan dan kerajaan dalam membangunkan program latihan yang komprehensif juga mampu meningkatkan mutu tenaga mahir manusia dalam industri pembuatan. Kewujudan program berbentuk latihan kemahiran penting agar pekerja memiliki set kemahiran baru yang dapat dipraktik atau ditambah baik dalam revolusi perindustrian pada masa akan datang. Menurut Akta dan Undang-Undang Pekerjaan di Malaysia, setiap majikan berperanan dalam menyediakan satu bentuk sistem pekerjaan yang paling baik untuk setiap pekerjanya. Hal ini termasuklah menyediakan satu bentuk program latihan sebelum seseorang pekerja itu masuk ke dalam industri, di samping menyediakan kita kata satu set keperluan pekerjaan ataupun alat pekerjaan yang selamat dan bersesuaian sepanjang tempoh pekerjaan. Pada era globalisasi kini, masyarakat perlu memiliki kemahiran dalam pelbagai bidang seiring dengan perkembangan dunia masa kini. Persaingan secara sihat perlu wujud agar masyarakat tidak ketinggalan jauh. Dengan memiliki set kemahiran tertentu seperti kesediaan tenaga kerja, kemahiran insaniah, kebolehan teknikal dan kemahiran keusahawanan, masyarakat mampu menghadapi cabaran revolusi industri dengan baik. Kerajaan pada hari ini telah menyediakan peluang untuk meningkatkan serta memperkasakan tenaga kerja mahir di Malaysia melalui sistem latihan teknikal dan vocational yang kita sebut sebagai TVET untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Dengan adanya peningkatan tenaga kerja mahir dalam kalangan rakyat tempatan, Malaysia akan dapat meningkatkan pelaburan asing di negara ini di samping menyediakan modal insan yang berperanan penting dalam menentukan hala tuju dan kemajuan negara pada masa akan datang. Perkembangan era revolusi ini perlulah menjadi pemangkin kepada semua, khususnya rakyat Malaysia untuk sentiasa memajukan diri dalam pelbagai bidang. Hal ini kerana industri global tidak hanya terhenti di sini dan ianya akan terus berkembang selari dengan perkembangan dunia. Mestinya ia bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk mencapai kecanggihan teknologi. Namun, semua pihak haruslah menggembleng tenaga dan fikiran agar impian ini dapat dicapai.